Alfia Studio. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita banyak puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik si Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Kita meneruskan Salih Al Muhammad, Kitab Riyadhus Shalihin, Salih Al Muhammad, ganti yang kemarin dalam perjalanan daripada Melaka mai sini. Ini insya-Allah kita Salih Al Muhammad masih dalam bab yang ke-75, bab memaafkan dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Ini eloklah kita duduk bincang bab ni pun, pasal Allahumma salli ala Muhammad. Kat nak pilihan raya negeri ni pun kan setiap hari macam-macam kita duduk baca Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang elok juga bincang bab-bab yang macam ni kan, terutama bila ada isu-isu yang sangat kritikal yang terkait lah ni, isu konsert, isu yang terbaru ni, isu kalimah Allah lah, yang isu azan, isu-isu yang dia menyentuh sensitiviti hati kita seorang Islam. Kalau orang Islam tak berasa apa, tak tahulah. Patutnya orang Islam kena berasa lah kan. Tapi Salih Al Muhammad, bila kita baca komen-komen tu, saya sampai dia takut. Kita baca tu, kita baca komen-komen orang yang kadang-kadang tak tahulah situasi dia, mungkin situasi dia cuba untuk mempertahankan ataupun tak tahulah, saya tak dia macam mana, tak tahu. Tapi perkataan dia tulis tu, kita anggap ini orang Islam kan macam tu. Antara yang kritikal sekali isu kalimah Allah tu lah. Disebut tu macam ini kita sampai macam ini orang Islam, bukan Islam. Kita anggap dia orang bukan Islam yang guna fake account lah, dia berlakon jadi orang Islam pun. Sebab perkataan enggak macam itulah. Sebab kita takut perkataan tu perkataan kufur, yang perkataan yang tak patut keluar pada orang Islam macam tu. Sampai risau kita. Isu azan, isu sebagainya. Jadi Allah SWT sampai ke tahap itu. Kadang-kadang ni bagus juga dia bincang bab-bab macam ni kan, supaya reda sikit hati kita ni. Saya pun boleh respon. Semalam saya buat, day before lah, semalam mari kita tak buat pasal kita dalam perjalanan. Kemarin dulu saya buat live baca kitab tafsir Ibnu Kathir, kita baca. Lepas tu dalam Salih Muhammad, dalam kita duk bahas bab ni, pasal dia terkait dengan ancaman Allah kepada azab yang Allah nak turunkan kepada orang yang ingkar. Ayat sambungan daripada ayat yang kita bicara itulah. Ada orang dalam ruangan komen tu, dia tu taruh kita kan. Itu sih macam-macam lah, fikir-fikir, ya Allah, dahsyat sungguh orang lah ni, situasi kita lah ni. Baik, kita berada pada hadis yang ke-648. Ada yang ke-648, bab ke-75, bab memaafkan dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Salih ala Muhammad. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salih ala Muhammad, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Qala laqad laqitu min qaumik wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdi Laila bin Abdul Kulalin falamma yujibni ila ma aradnu falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam ashtafiq illa wa ana biqarnin atha'alib farafa'tu ra'si wa idha ana bisahabatin qad adallatni fanadhartu fa idha fiha Jibril alaihi salam fanadani faqala inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka
wa ma raddu alayka wa qad ba'atha ilayka malakal jibali litamurahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibali fasallama alayya thumma ilayka thumma qala ya Muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi ilayka litamurani bi amrika fama syi'ta inna syi'ta atbaqtu alaihimul akhshabain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju an tukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Ini soalan dia, soalan seorang isteri kepada suami. Sembang pengalaman. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada tahun kedua hijrah. Baru dia settle down, baru dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak duduk lagi. Duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah hijrah. Jadi sembanglah suami isteri, tanya satu soalan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar isteri, bukan Sayyidina Nabi bukan sekadar seorang suami, tapi dia juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri-isteri Nabi SAW ni sebagai support, sebagai penyokong, pembantu kepada setiap usaha dakwah Nabi SAW. Jadi dia tanya, ada tak pernah kamu mengalami satu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Sebab bagi dia perang Uhud ni satu perang yang Sayyidina Aisyah terlibat. Dalam perang Uhud, Sayyidina Aisyah terlibat sebagai jururawat ataupun orang-orang yang menyediakan keperluan-keperluan kepada para tentera yang berperang. Di kalangan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha pun terlibat sekali. Jadi pekat-pekat duk bantu dalam perang tersebut, dan dia tengok macam mana Nabi SAW sendiri cedera dalam perang Uhud. Luka Nabi SAW, besi melekat kat pipi, geraham Nabi SAW patah. Saya cuma luka di lutut, luka di kaki, Nabi SAW jatuh, mereka nak bunuh Nabi SAW, lepak panah, lempak tombak sallallahu alaihi Muhammad, sampai ada yang sampai nak nak tikam Nabi SAW dengan pedang apa semua. Dia tengok benda tu berlaku pada Nabi SAW dan dia rasa perang Uhud ni merupakan perang yang sangat dahsyat. Lepas tu Allahumma salli alaihi, dia pun tanya dekat Sayyidina Nabi SAW, adakah hari yang lebih berat lagi daripada perang Uhud ni? Maka baginda Nabi SAW pun menjawab, aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan daripada kaummu. Yang paling berat aku terima dari mereka ialah pada hari Aqabah. Ketika itu aku menawarkan diriku kepada putera Abu Yalil bin Abu Kulal. Ternyata dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali hingga sampai di Qarnun Al-Tha'alib. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Kisah ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, ialah kisah Taif. Kisah ini ialah kisah Taif. Tentang kisah Taif. Taif ni sekitar 50 batu perjalanan ataupun 50 km perjalanan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Makkah. Tuan-tuan biasa pergi Taif. Taif ni dia macam Allahumma salli macam Cameron Highland lah. Atau puncak bukit gitu. Dan subhanallah sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang ada dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Taif ni, tuan-tuan, ialah daripada kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga.
ada daripada keluarga Nabi SAW dekat sana. Nabi SAW pergi 50 batu daripada Makkah. Selepas kewafatan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, selepas meninggalnya Abu Talib, Nabi SAW rasa macam sedikit lost lah. Dari tahun tu dia panggil tahun kesedihan. Antara yang bagi support yang sangat kuat kepada Nabi SAW ni dua figure ni. Seorangnya ialah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Memanglah sangat support Nabi SAW. Sampai di hari kewafatan Nabi SAW pun, sampai hari kewafatan dia pun, dia boleh sebut, dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suara ada problem, berkata Rauf cek tengok, kalaulah dia duduk risau, dia kata lepas dia wafat nanti tak ada siapa lagi nak tolong Nabi SAW, kata koreklah kubur dia, ambil rambut dia, ambil tulang dia pergi jual, kalau boleh jadi duit, gunakan duit tu untuk manfaat dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap yang macam tu, dia punya risau tentang dakwah Nabi SAW. Dia kata nanti dia takut nanti bila Nabi SAW dihalau keluar daripada kampung dia, tak ada siapa yang nak pergi pertahan Nabi SAW. Dia duduk risau. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah wafat. Bersusulan daripada kewafatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Abu Talib pula wafat, meninggal. Abu Talib Sayyidina Muhammad meninggal dalam keadaan tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kesedihan, sedih meninggal satu, sedih tak mau beriman satu. Kemuncak kesedihan ni sallallahu alaihi Muhammad dalam keadaan Nabi SAW sedih tu, Allahumma salli Nabi SAW bawa diri pi Taif, bukan pi healing. Macam orang ni suka pi healing kan, pi healing. Sallallahu alaihi Muhammad dia kata apa? Healing merata tempat, masjid tak mau healing, kat masjid boleh healing. Pergi merata tempat. Kita jawab juga, dia pergi dah, masjid pun pergi juga. Kita pun kena sangka-sangka baik juga. Duduk masjid pun dia pergi juga, tempat lain pun dia pergi juga. Nabi pun suruh pergi untuk berjalan di muka bumi, kan? Pergi tengok tempat orang sebagainya. Maka subhanallah SWT, Nabi SAW pergi untuk apa? Pergi untuk berdakwah, dengan harapan kalaulah dakwah Nabi SAW ditolak di Makkah, mungkin di Taif ada di kalangan mereka ni yang duduk tempat sejuk ni, hati mereka lembut sikit untuk terima dakwah Nabi SAW. Maka Nabi SAW pergi berjumpa dengan 3 ketua kaum, 3 orang. Sallallahu Muhammad, Abu Yalil yang disebutkan hadis ni, Mas'ud dan juga Habib, 3 orang ni. Sallallahu Nabi SAW pun pergi berjumpa dengan 3 beradik ni. 3 beradik ni merupakan pemimpin kepada Bani Thaqif yang menetap mereka ni di di Taif. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW pun ajak mereka untuk masuk Islam. Bukan sekadar minta pertolongan untuk backup Nabi SAW, tapi Nabi SAW dakwah mereka untuk mereka sama-sama memeluk agama Islam. Tuan-tuan, Allahumma salli. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, bila Nabi SAW siap saja, Nabi cerita, bercakap-cakap dengan mereka, dakwah sebut-sebut apa sikit, salah seorang daripada mereka bangkit di depan Nabi. Dia bangkit, dia kata, demi Allah, aku tak akan beriman kepada kamu sehinggalah terkoyak kelambu Kaabah tu. Tu dia punya, dia nak abang kata dia takkan sampai bila-bila lah. Kemudian seorang yang kedua pula bangkit pula, dia kata apa? Apakah Allah tidak ada pilihan lain daripada kamu untuk dilantik jadi Rasul? Apa tak ada orang lain kah? Kamu kah? Yang ketiga pula kata apa? Bangkit pula, kita demi Allah, aku tak akan bercakap lagi dengan kamu. Kalau kamu ni seorang Nabi, amat bahaya bagiku sekiranya aku tak beriman. Tapi kalau kamu menipu terhadap Allah, sepatutnya aku tak bercakap dengan kamu.
Saya bila saya duk baca kisah-kisah ni tuan-tuan, saya duk terbayang Allahumma salli Muhammad. Nabi duduk depan mereka. Nabi bawa benda betul. Tapi mereka boleh tolak Nabi SAW. Tahu tak? Nabi bawa benda betul ni. Dia kata, tak betul. Tak ada orang lain kan nak anggil nanti Nabi. Dia kata apa? Sayyid Muhammad. Dia kata, yang seorang lagi tu kata apa? Kalau kamu menipu ni, aku tak akan sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan kamu. Berapa banyak kebenaran yang mai depan mata kita yang kita kata benda tak betul. Boleh jadi kita duduk satu posisi, kita kata kita duduk pada posisi yang betul, tapi sebenarnya kita duduk tak betul. Tu yang risau. Faham tak ni? Tambah-tambah dia akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Isu kalimah Allah ni tuan-tuan, isu sangat besar. Isu ni berlaku di Kuching. Ada seorang yang dia panggil orang Kristian, dia pendakwah Kristian. Ada satu CD yang isunya besar, isu CD itu, dia tulis kalimah Allah kat situ. Sampai kita dalam perlembagaan kita ada beberapa benda yang tak boleh guna, Allah, Kaabah, ada beberapa saya tak ingat lah. Di isu ni isu besar sampai ke tahap Sayyid Muhammad bawa kes ni ke mahkamah. Ya, mahkamah membenarkan penggunaan tu pada dia. Lalu Sayyid Muhammad bila kes tu berpihak kepada dia, maka kerajaan kita pada tahun Sayyid Muhammad 2 tahun lepas filekan Sayyid Muhammad dia panggil apa? Sayyid Muhammad filekan rayuan untuk membatalkan keputusan tu. Tak mau bagilah maksudnya. Allahumma salli alaihi. Dan subhanallah, Sayyid Muhammad pada bulan lepas rupanya telah difailkan pembatalan rayuan tersebut oleh kerajaan yang ada sekarang. Jadi kita risau implikasi dia tuan-tuan. Kita risau kesannya. Tuan boleh bayang tak kalau satu hari nanti Sayyid Muhammad dalam kitab Bible terjemahan ni. Bible ni terjemahan kepada banyak. Tak ada Bible macam kita ni, Al-Quran dia satu tu aja. Quran bahasa Arabnya. Dia main terjemahan pun kita tak akan jumpa Quran yang terjemahan saja tanpa ada perkataan Arab. Tu macam mana Allah memelihara Al-Quran. Orang boleh terjemah dan terjemahan tu mungkin salah. Kalau tuan-tuan buka terjemahan Quran, orang ni dia susunan ayat perkataan macam ni. Buka ini pula susunan dia perkataan dia macam ni pula. Tapi dia tak lari pada maksud ayat tu. Tapi ayat Quran dia tak akan berubah. Dia tetap macam tu. Walaupun satu huruf dia lari, orang akan perasan, orang akan tahu ni ada satu huruf tak kena ni. Macam mana Allah memelihara Al-Quran. Tapi Bible yang dia klaim sebagai Injil ni tuan-tuan dah berubah dengan banyak tulisan-tulisan yang macam-macam. Maka subhanallah tuan-tuan, dengan tafsiran pelbagai bahasa, antara benda yang diperhajatkan sangat ialah nak mengubah perkataan God itu kepada Allah. Dia nak mentafsirkan perkataan God itu dengan maksud Allah. Faham tak tuan? Padahal God ni boleh bermaksud Tuhan. Kalau sebut Tuhan, semua pun sembah Tuhan. Tuhan. Ada yang menjadikan pokok tu sebagai Tuhan. Ada yang menjadikan matahari sebagai Tuhan, api sebagai Tuhan. Berhala-berhala sebagai Tuhan. Bahkan ada yang menjadikan duit sebagai Tuhan. Tak apalah sebut biaya tu. Tapi kalau Allah ni spesifik, lafzul jalalah, Allah ni spesifik lah, tak boleh. Dan kita tak benar tu pasal apa? Dia akan timbulkan masalah yang sangat besar. Tuan boleh bayang tak anak-anak kita yang tak reti, orang yang tak belajar, bila tengok sama je dengan Islam ni. Sama je. Kalau dibiarkan, tak mustahil satu hari di gereja dia ada perkataan Allah kat depan. Macam yang berlaku dekat negara-negara luar kan. Kita kami menghadap. Tuan-tuan tak boleh kata Tuhan kamu, Tuhan aku, Tuhan aku, Tuhan aku, Tuhan kamu. Kita tak boleh sebut tu. Biar aku sembah apa ni Allah ni Tuhan kami. Allah ni Tuhan kami. Tuhan nampak. Allah ni Tuhan kami. Tak betul tu. Tuhan bagi seluruh manusia ni adalah Allah.
Tak kira dia tu siapa. Beza dia, mereka tu syirik ke Allah itu ya. Beza dia pas syirik Allah. Ataupun mereka memilih Tuhan selain daripada Allah. Tapi Tuhan dia sepatutnya siapa? Kita Allah. Allah yang menjadikan mereka. Tuhan bagi seluruh makhluk ni Allah. Cuma ada bezanya kita dengan mereka ialah kita taat kepada Allah. Mereka syirik kepada Allah. Mereka memilih Tuhan lain selain daripada Allah. Maka tak boleh kita nak kata lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tak tuan? Jadi implikasi dia sangat besar ni, implikasi dia sangat dahsyat. Maka subhanallah saya semak tuan-tuan, sebab tu kita orang Islam ni patut kena ada sensitivity. Kita patut terasa benda ni. Ni bukan benda kecil-kecil, ni benda yang sangat besar. Implikasi dia sangat besar pada masa yang akan datang. Lepas tu ni bukan cerita politik. Orang duk song kat saya kemarin ni kata macam bukan, saya bercakap sebagai seorang Islam, dan orang Islam, siapa orang Islam pun akan ada perasaan yang sama. Patutnya orang Islam akan tahu, dia patut rasa risau, patut rasa risau. Negara kita negara Islam, majoriti pemimpin kita pemimpin Islam, majoriti penduduk kita penduduk Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu adalah hak kita yang perlu kita pertahankan. Bukan nak bercakap politik, kita kena macam tu lah. Tapi subhanallah kan, habis nak buat lagu mana? Kalau nak sangat pakai nama Allah tu, kita cadang lagu ni lah. Kalau dia nak sangat pakai nama Allah tu, nak sangat, kita cadang lagu ni. Boleh? Pakat-pakat masuk Islam semua. Kita cadang kata kan. Pakat-pakat masuk Islam semua, pakailah nak pakai lagu mana pun. Bahkan ulang-ulang sebutlah tiap hari Allah, Allah, dia pahala. Betul tak? Nah, ya dah semua. Bagi semua depa semua mai masuk Islam, kita pakai nama Allah betul-betul. Dia tak ada siapa pun nak marah. Itu. Selesai masalah. Dan dalam salli alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun pi dan depa semua pakat tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat tu. Dengan sombong depa kata, pi kamu keluar daripada negeri kami ni. Pi keluar. Pi keluar. Bila depa halau keluar, salli alaihi wasallam, depa pun mengumpulkan dan mengarahkan kepada orang-orang yang bodoh daripada kalangan mereka, hamba-hamba abdi mereka, pi kerumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sebut hampir 5 kilometer duduk di kiri dan kanan jalan tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lalui ni, mereka rejam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sampai kepada betih-betih Nabi sallallahu alaihi wasallam ni duk kena batu-batu yang tajam tu sampai luka-luka. Dia takat baling-baling macam tu tak apa ni. Dia mungkin dia rejam dengan kuat sampai betih dan badan Nabi SAW ni luka. Darah turun dan darah bertakung kat tapak kasut ni. So Nabi SAW berjalan ni duk bunyi tapak kasut Nabi SAW tu dengan darah. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi SAW yang pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Dia punya Nabi SAW sayang kat dia sampai Muhammad. Orang kata ni anak Nabi SAW Zaid bin Muhammad, tapi Allah melarang letak nama Zaid bin Harithah ni punya sayang kat Nabi, duk risau pi depan pi belakang, duk tahan batu-batu yang duk kena Nabi SAW sampai kena kepada kepala dia dan kepala dia pun berdarah. Nabi SAW berjalan sampai Nabi SAW keluar agak jauh daripada kota Taif tu. Nabi berehat di sebuah kebun anggur. Kebun anggur tu ada lagi. Pokok tu, tempat tu kalau tuan-tuan pergi Taif tu ada satu masjid nama Masjid Adas. Masjid Adas ni situlah kebun anggur dia. Jauh juga daripada kota tu, daripada kota Taif tu nak pergi tu sampai tu boleh tahan juga jauh dia. Ingat jalan kaki, kita naik bas. Bila sampai kat situ tuan-tuan, saya semak mai seorang budak muda bawa anggur. Bawa anggur bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita makanlah, tuan saya bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya kat dia, ni jadi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tu. Jumpa orang yang tak kenal, Nabi akan tanya nama. Cik, ni nama siapa? Saya nama Adas. Oh, Adas ni daripada mana? Ninawa. Oh, Ninawa. Tahu ni lah. Macam mana Ninawa ni kat Iraq. Tempat Allahumma salli Muhammad,
Oh, ni tempat Nabi Yunus alaihissalam. Macam mana boleh tahu? Kami ni, saya duduk sini lama dah, siapa pun tak tahu dekat mana tempat saya duduk ni. Macam mana tuan boleh tahu? Dia kata, saya ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang Nabi, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Yunus tu juga seorang Nabi. Dia, kami ni saudara. Oh, baru tahu. Dia pun nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan baca apa tu? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu je dia masuk Islam. Adas. Dan dah boleh bayang tak, Nabi SAW pergi jumpa tadi pemimpin masyarakat, orang-orang bijak, orang-orang yang memimpin masyarakat, orang-orang cerdik, orang hebat. Bukan Nabi SAW takat baca Bismillah, ayat Quran Nabi baca. Nabi baca macam-macam, Nabi sebut macam-macam dakwah, Nabi macam-macam, Nabi SAW cerita, Nabi petik ayat Quran, tapi tak ada seorang pun beriman. Mai budak ni, Nabi kata Bismillah aja beriman. Masuk kata apa? Masuk kata bila Allah nak bagi hidayah dekat seorang tu, Allah boleh pilih. Tugas kita ialah pergi menyampaikannya, pergi bagi tahu je. Tugas kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi bagi tahu saja. Adapun nak terima tak terima salli ala sayyidina Muhammad, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Waktu kita ni bila madu'u kita ni tuan-tuan sekalian, ialah keluarga kita lah. Orang mula-mula sekali nak kita dakwah ni ialah anak-anak kita, keluarga kita. Tu orang mula-mula sekali. Kalau sampai anak-anak sendiri pun tak boleh tegur, susah juga. Ayah mana? Ada orang paling tegur, susah nak tegur anak-anak kita lah. Nak nasihat bukan senang nak terima. Tapi kalau tak nasihat langsung tak boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah Muhammad, akhirnya dia masuk Islam. Tuan-tuan, waktu inilah berlaku satu kisah. Ada satu masjid lagi depan Masjid Adas ni. Depan sikit tu ada satu masjid lagi nama Masjid Kuk. Masjid Kuk ni tuan-tuan, dia masjid siku. Masjid siku. Kalau tuan-tuan pergi umrah, pergilah lajak-lajak pergi tempat tu. InsyaAllah bulan 9 ni kita akan pergi umrah lagi sekali. Saya nak buat umrah, Allahumma salli ala umrah Maulid Rasul. Sebab saya nak pergi waktu Maulid Nabi SAW, nak sambut Maulid Nabi di Masjid Nabawi. Saya dah beritahu dekat mereka, saya nak pergi, saya nak sampai hari Maulid Nabi tu dekat Masjid Nabawi, nak pergi sambut birthday Nabi dekat dengan Nabi SAW. Tu kita punya plan kita tu, insyaAllah tu nak pergi boleh. Nanti subhanallah Sayyidina Muhammad ada satu masjid nama Masjid Kuk. Masjid Kuk tu tak jauh, berhampiran, opposite dengan Masjid Adas. Masjid ni tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, Kuk ni masuk siku. Pasal apa siku? Pasal ada satu batu yang dia ada kesan macam lekuk siku ni. Kesan kat lekuk siku. Pasal apa tu? Dia kata, dikatakan Nabi SAW tak, Nabi rehat tu, Nabi letak siku dia, dan Allah lembutkan batu tu macam bantal. Letak. Lepas tu bila Nabi SAW angkat tu, dia jadi keras balik, tapi kesan siku tu masih ada. Dan ada batu yang cuba nak dijatuhkan daripada atas bukit nak timpa Nabi SAW. Batu tu tersekat sampai hari ni. Dia macam duduk terletak gitu. Kita tengok pada atas nampak. Cumanya kalau tuan-tuan pergi tu, kalau boleh singgah lah masuk dalam masjid tu. Sebab biasanya bas dia akan lalu, dia tak singgah. Dia tunjuk-tunjuk tu. Sayang, sedih. Saya itu suruh-suruh berhenti pergi parking bas, lepas tu berhenti tu masuk jalan kaki sikit lah. Sebab dia tak boleh berhenti tepi jalan tu pasal rapat dengan jalan. Tepi bola sana sikit, simpang tu berhenti tepi jalan tu, jalan kaki sikit tu. Tengok sendiri batu tu. Tuan-tuan, waktu Nabi SAW duduk kat sini lah ni yang kisah ni berlaku ni, kisah yang kita baca dalam hadis ni. Kata Allahumma salli ala Muhammad, aku pun pergi dengan wajah yang gelisah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, sangat sedih sepanjang perjalananku. Kemudian saya cuma dah jumpa ada apa semua sehingga Nabi SAW berjalan lagi. Aku tak tersadarkan diri sehingga sampai ke dia panggil Qarnu As-Sa'ali, ataupun kita kenal sebagai Allahumma salli ala Muhammad Qarnul Manazil. Manazil ni di bawah dah, turun dah bukit ni, kat bawah dah. Tuan-tuan yang pergi Taif balik
nak singgah, nak apa ni, nak Sayyid Somad nak balik masuk ke Mekah untuk umrah, tuan-tuan akan singgah dekat ni Qarnul Manazil. Ataupun tuan-tuan bisa dengar macam biasa dengar Qarnul Manazil ni kat mana. Kalau kita naik kapal terbang, kita nak turih pi untuk umrah, turun turih dekat Jeddah, lepas tu turih nak pi umrah. Ataupun tuan-tuan nak pi buat haji, Sayyid Somad haji tamattu', haji tamattu' umrah lu, haji qiran, qiran kan, dengan ifrad, haji ifrad dan haji qiran, tuan-tuan kena niat tau ni. Tamattu' tak kan, tamattu' kita niat umrah kalau kita nak pergi buat umrah. Kalau kita pergi Madinah dulu tak payah. Dan Sayyid Muhammad haji qiran ataupun haji ifrad, kita akan niat tentang Qarnul Manazil ni, atas kapal terbang dia akan beritahu sengaja lagi kita akan sampai ke tempat miqat Qarnul Manazil. Tuan-tuan yang Sayyid Muhammad nak melaksanakan ibadah haji qiran atau ifrad, boleh niat haji, haji qiran, niat dua-dua sekali tu kan, umrah dengan haji. Tu saja duk test tu, ingat tak ingat lah, bukan duk ngaji selalu kan. Kalau ifrad niat haji terus, lama duduk dalam ihram tu. Saya hari tu buat ifrad lama berbelah hari dalam ihram, sikat rambut pun tak boleh. Lepas buka ihram tu rasa lega yang amat. Allah Rabbi, lega. Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad tu dia panggil apa? Qarnul Manazil. Dan aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungi kita Nabi SAW. Bila sampai Nabi SAW tengok-tengok, nampak macam awan besar ke atas kepala Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Aku memperlihatkannya, ternyata di sana ada malaikat Jibril alaihi salam. Rupanya ada malaikat Jibril. Dia panggil aku dan dia mengatakan, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu terhadap kamu dan penolakan mereka terhadap kamu. Dengar, malaikat Jibril kata Allah dengar. Dia tolak kamu, dia maki kamu, dia hamun kamu, semua tu Allah dengar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Lalu subhanallah, Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, Allah mengirimkan 2 malaikat penjaga gunung kepada kamu agar kamu merintahkan mereka untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka itu semua. Kita panggil malaikat jaga gunung mai turun. Kamu suruh aja buat apa pun, malaikat ni akan buat. Malaikat ni akan buat. Maka malaikat penjaga gunung memanggilku, panggil Nabi SAW, dan mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadap kamu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu merintahkan aku dengan perintahmu. Terserahlah engkau, kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan ahsyabain, ni 2 gunung ni, kepada mereka. Mau tak? Kalau kamu nak, ku angkat 2 gunung ni, letak atas kepala depan. Kalau kita lah tuan-tuan, pakai selamat lah. Kalau kita lah pakai selamat lah. Ni komen tu dekat dalam Facebook ni, komen tu macam tak puas hati sikit apa-apa. Kemai malaikat kami, malaikat penjaga gunung, malaikat piangkat tu Bukit Aping. Ni buat atas kepala dia. Aduh, subhanallah. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, maka Nabi bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan daripada tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Jadi tuan-tuan, jadi kisah ni ialah kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, dalam peristiwa Taif. Nabi SAW, Allahumma salli alaihi, tetap berdoa akan kebaikan kepada penduduk-penduduk Taif, sebab Nabi SAW ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu sifat yang Allah cerita dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Anu sifat yang Allah bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menyebabkan Islam ni berkembang seluruh dunia. Dan Allah berfirman juga, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran ayat 159. Itu sifat lemah lembut ni merupakan rahmat yang Allah berikan sallallahu alaihi Muhammad kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. InsyaAllah tuan-tuan, setakat tu untuk hari ini. Kita akan sambung lagi perbincangan kita esok hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Bahrul Mazi insya-Allah.